Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Kesihatan. Seterusnya ahli-ahli media, utamanya saya ucapkan terima kasih kerana hadir pada sidang akhbar mingguan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya akan beri sedikit taklimat dan diikuti Yang Berhormat Menteri Kesihatan sebelum kita buka untuk soalan daripada pihak media. Pertamanya, setakat hari ini seramai 3.832.976 orang telah daftar di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Daripada jumlah ini, 3.658.538 telah berdaftar di bawah MySejahtera, aplikasi MySejahtera, manakala 173.575 telah berdaftar melalui laman web www.vaccinecovid.gov.my dan 863 telah berdaftar di bawah talian hotline yang telah bermula beroperasi pada 5 hari bulan Mac, hari Jumaat yang lepas. Setakat hari ini 139.720 bilangan yang telah diberikan vaksinasi dos pertama, 139.720. Manakala seramai 221.819 orang yang mendaftar telah pun menerima tarikh dan masa temu janji mereka. Ini di dalam fasa pertama. Saya juga ingin memaklumkan bahawa setakat hari ini 86.775 vial vaksin Pfizer-BioNTech telah pun dihantar ke Malaysia. Ini bersamaan dengan 520.650 dos yang telah pun dihantar ke Malaysia oleh pihak Pfizer-BioNTech. Bilangan dos yang diberi di setiap negeri telah pun diumumkan oleh Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin. Saya ingin umumkan bahawa 5 daerah paling tertinggi dari sudut vaksinasi. Yang pertama adalah Kuala Lumpur, dia tidak ada daerah. Yang kedua adalah Kota Baru. Yang ketiga Kuching. Keempat Kuantan. Kelima Kota Kinabalu. Manakala bagi 5 negeri yang paling tinggi vaksinasi, yang pertamanya adalah Sarawak sebanyak 22,140, Negeri Pahang 14,473, Negeri Selangor 12,336, Negeri Kelantan 11,927 dan Negeri Sabah 11,739. Sukacita saya umumkan bahawa untuk KPI bagi fasa pertama, kita yakin bahawa semua 571,802 petugas barisan hadapan yang telah pun disenaraikan akan dapat suntikan pertama mereka sebelum hujung bulan ini ataupun by this month. Ya, dalam bulan Mac kita akan berjaya memberi sekurang-kurangnya suntikan dos pertama kepada seluruh 571,802 petugas barisan hadapan yang telah pun disenaraikan. Saya juga ingin memaklumkan beberapa perkara yang berkaitan dengan penghantaran. Penghantaran bekalan dos vaksin seterusnya adalah 11 hari bulan bagi Pfizer. Sementara bagi Sinovac, kita akan menerima 100 ribu dos, pada 12 Mac dan 100 ribu dos lagi pada 19 Mac. 200 ribu dos Sinovac ini akan digunakan pakai untuk fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sukacita saya juga umumkan bahawa pada minggu ini Yang Berhormat Menteri Kesihatan selepas selesai rundingan bersama dengan pihak Pfizer, kita akan menandatangani tambahan kepada bekalan daripada Pfizer, yang mana Pfizer sekarang ini akan membekalkan 32 juta dos, samaan dengan 50% daripada populasi ataupun penduduk negara kita. Daripada asalnya kita 20%, pergi kepada 39%,
dan sekarang ini kita akan muktamadkan perjanjian dengan Pfizer untuk meliputi 50% daripada penduduk negara Malaysia. Dan pihak Pfizer juga telah menawarkan tambahan 20% lagi. Dan perkara ini masih lagi dalam rundingan untuk kita pertimbangkan sama ada kita akan menambahkan lagi bekalan daripada pihak Pfizer. Sukacita juga saya umumkan bahawa untuk semua 32 juta dos daripada Pfizer yang akan ditandatangani pada minggu ini, penghantarannya akan dibuat pada tahun 2021. Semuanya. Kita juga akan besar kemungkinan meneruskan rundingan dengan CanSino. Ini merupakan vaksin satu dos dan merupakan pilihan yang lebih baik berbanding dengan Johnson & Johnson yang mana mereka hanya dapat menghantar pada suku tahun ke-4. Jadi kita akan percepatkan rundingan dengan pihak CanSino agar kita dapat vaksin satu dos dalam portfolio kita. Kita juga melalui jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin di bawah expert working group yang dipengusikan oleh Datuk Kala Rasul Perasami, Pengarah Institut Pendidikan Klinikal, sedang mempertimbangkan satu lagi calon vaksin, iaitu buatan Novavax daripada Amerika Syarikat yang mempunyai tahap keperkesanan 89.3% dalam ujian klinikal di United Kingdom. Saya juga ingin umumkan bahawa setakat Jumaat lepas saya telah menerima lebih 200 aduan whistleblower yang mana saya telah melindungi identiti mereka dan kita telah buat semakan terhadap setiap satu daripada aduan yang saya terima. Ada aduan yang kita terima yang tidak ada bukti, ada yang ada bukti tetapi diselesaikan apabila aduan itu adalah aduan berdasarkan kepada golongan yang memang tersenarai dalam fasa pertama. Ada juga yang telah menyebabkan kita buat keutamaan baru. Sebagai contoh, ada aduan daripada hospital yang mana staf bahagian kecemasan tidak disenaraikan pada penerima awal dan itu telah pun diperbetulkan di hospital tersebut. Ada juga aduan yang saya terima daripada satu tempat pada 4 hari bulan Mac yang mana pada kawasan tersebut semua barisan hadapan kesihatan telah pun diberikan vaksin. Dan saya dapati senarai yang telah disampaikan kepada saya telah menyenaraikan mereka yang tidak tergolong dalam barisan hadapan fasa 1. Dan apabila saya semak, ini jawapan yang saya diberi adalah kerana mereka dah selesai suntikan kepada barisan hadapan kesihatan, maka mereka tambah individu-individu daripada agensi yang tidak tersenarai dalam fasa pertama. Atas aduan tersebut, kita telah batalkan semua temu janji daripada mereka yang tidak tersenarai dalam fasa pertama. Ini adalah contoh bagaimana aduan whistleblower telah pun diambil tindakan dan saya telah arahkan supaya dos-dos yang mana sepatutnya diberikan kepada barisan hadapan yang dirancang untuk beri kepada mereka yang tidak tersenarai dalam barisan hadapan diagihkan semula kepada kawasan-kawasan di mana belum selesai lagi vaksinasi bagi barisan hadapan. Jadi pendek kata, sistem whistleblower ini ada kesannya dan membolehkan kita buat perbetulan dan course correction kepada beberapa insiden yang bukan mungkin datang daripada perancangan yang tidak baik, tetapi satu perancangan yang tidak jelas. Apabila dah selesai suntikan kepada semua, dia ada baki, dia bagi kepada orang yang tidak ada dalam senarai pula. Ya, kita minta supaya dos itu diagihkan semula kepada hospital ataupun pusat pemberian vaksinasi yang lain yang memerlukan dos bagi barisan hadapan, terutamanya mereka daripada sektor kesihatan. Saya ingin memaklumkan bahawa Yang Berhormat Menteri akan buat pengumuman selepas ini berkenaan dengan penglibatan sektor pengamal perubatan swasta dalam pusat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri Mosti YB Khairy Jamaluddin. Saya bersama Yang Berhormat Menteri Mosti telah pun mengkongsikan
secara bersama mesyuarat khas Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 bagi membincangkan status kemajuan program ini. Mesyuarat telah bersetuju untuk melibatkan pengamal perubatan am swasta iaitu General Practice bagi memaksimumkan akses pengagihan vaksin dengan lebih meluas kepada rakyat. Penglibatan General Practice ini adalah bagi pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa 2 iaitu bermula selepas April hingga Ogos 2021 dan juga fasa 3 bermula Mei hingga Februari 2020. Bagi tujuan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melantik Protect Health Corporation Sdn Bhd iaitu Protect Health sebagai pelaksana pelibatan pengamal perubatan am swasta dalam PIK pun dipanggil Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Protect Health diperbadankan pada 19 Disember 2016 di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai sebuah syarikat yang tidak berasaskan keuntungan. Pelantikan ini adalah berdasarkan pengalaman dan keupayaan Protect Health dalam mendaftar, menyelaras, memantau kualiti dan menguruskan pembayaran kepada pengamal perubatan swasta bagi skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 iaitu PK B40. Skop tugas yang akan dilaksanakan oleh Protect Health termasuk mendaftar General Practice ini ke dalam program ini. Kedua, menguruskan pembayaran. Ketiga, mengendalikan latihan. Keempat, memberi manual serta memantau pelaksanaan aktiviti vaksinasi oleh General Practice. Program ataupun pengamal perubatan am swasta yang berminat untuk terlibat dalam program imunisasi kebangsaan COVID-19 ini bagi fasa 2 dan 3 perlu berdaftar dengan Protect Health bermula 8 Mac iaitu pada hari ini melalui laman web www.protecthealth.com.my. Maklumat lanjut akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Soalan? Okey, Datuk Seri, nak tanya, setakat ni setelah suntikan Pfizer yang pertama tu diambil kepada petugas Barisan Harapan, berapa banyak kesan adverse ataupun kesan sampingan yang dilaporkan? Yes, saya ingin maklumkan bahawa pemantauan kesan adverse susulan imunisasi yang dijalankan tidak membimbangkan dan tidak ada kes-kes serius yang dilaporkan, dan daripada 139,720 petugas Barisan Harapan yang diberikan COVID-19 vaksinasi daripada komuniti menunjukkan bahawa ia tidak membimbangkan dan selesa untuk semua yang telah diberikan. Oh, jadi ada berlaku kesan adverse cuma tak membimbangkan. Ya. Okey, antaranya apa kesan dia? Sakit di lengan. Sakit biasa lah. Ya. Okey, baik, satu lagi, dekat sini pihak berkuasa Austria dah suspend vaksin AstraZeneca susulan kematian seorang wanita berusia 49 tahun. Ya. Lepas tu seorang lagi pula berusia 35 tahun mengalami kesan pulmonary embolism. Okey, jadi nak tahu susulan daripada berita ni bagaimana pula Pendirian Malaysia? Ya, pendirian kita tetap setiap vaksin yang kita bawa masuk perlu melalui tapisan ketat daripada NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Walaupun conditional approval telah diberikan oleh KKM melalui NPRA minggu lepas untuk AstraZeneca dan juga Sinovac, kita masih lagi terus memastikan bahawa vaksin yang dibawa masuk itu selamat, dan kita akan berikan kepada penerima vaksin dalam fasa pertama ini kerana perkara yang kita lindungi sekali ialah keselamatan para penerima. Dan setakat ini conditional approval yang diberikan oleh NPRA sangat meyakinkan, dan kita boleh teruskan dengan pemberian vaksin yang telah pun dapat conditional approval daripada NPRA. Assalamualaikum. Saya nak tanya, ada pihak yang menggesa agar identiti individu yang potong queue itu didedahkan supaya dapat meyakinkan rakyat mengenai keberkesanan dan juga tahap keselamatan vaksin. Ya. Ya, seperti mana yang saya sebutkan tadi, semua aduan telah pun disiasat. Ya, setakat ini kita dapat elak daripada berlakunya apa-apa
masalah pemotongan queue yang ketara dan semua dapat dielakkan. Dan seperti mana yang saya jelaskan tadi, dalam kes terkini adalah mungkin tidak disengajakan, tetapi ada satu tempat yang cuba menjadualkan mereka yang tidak berdaftar ataupun tidak tersenarai dalam fasa pertama. Itu pun saya telah batalkan appointmentnya. Okay. YB, KP ada memaklumkan dalam satu statementnya kepada bernama, dia cakap hanya pengamal media yang berisiko tinggi akan menerima vaksin dalam fasa akhir 1 dan 2. So, ulasan YB mungkin. Saya ingin memaklumkan bahawa Jawatan Kuasa Jaminan Akses telah menubuhkan jawatan kecil yang mana mereka akan melihat kepada permohonan-permohonan seperti yang kita terima daripada pengamal media. Buat masa ni Jawatan Kuasa Jaminan Akses Vaksin belum lagi menyenaraikan media sebagai mereka yang terlibat dalam fasa pertama. Tetapi kita ada mesyuarat pada hari Khamis ini, dan sekiranya kita ada apa-apa update untuk golongan media, kita akan memaklumkan kemudian. Selamat tengah hari Datuk Seri dengan YB. Tadi YB ada mention about Sinovac 100,000 doses 12 March. So is that the bottling process when will start by Pharmaniaga? Yang kita akan terima pada 12 Mac dan juga pada 19 Mac nanti adalah vaksin yang finished produk daripada kilang mereka di Beijing. Untuk Pharmaniaga, mereka masih lagi memerlukan 1 bulan stability testing sebelum kilang Pharmaniaga diluluskan oleh NPRA. Selepas itu barulah mereka boleh mula penghilangan dan pengedaran untuk program imunisasi sekiranya didaftar oleh NPRA. Okay. So YB ada mention Johnson & Johnson. So we have option is CanSino. So means we are dropping perbincangan dengan Johnson & Johnson atau macam mana? We will finalize on Jawatan Kuasa on Thursday, but it looks like we might have to drop it because they can only give 2 million plus doses at the end of the year, and that for us is a bit too late. Sorry, last question about the program kan. So so far 10% is already registered to be vaccine. So are we on track to achieve the 80% herd immunity? Yes, I think the number of registration will continue to increase. We hope that over the next 2 weeks, the registration figure will go past 5 million. And I think that more and more people will come forward to register, especially selepas 12 hari bulan Mac, di mana kita akan melancarkan tanggungan punya feature tanggungan dalam MySejahtera, di mana kita boleh daftar ibu bapa kita ataupun orang yang berada di bawah jagaan kita, tanggungan kita melalui MySejahtera. Kemudahan itu akan dilancarkan pada 12 hari bulan Mac. Jadi adakah kerajaan akan menggunakan kriteria BMI dan mengutamakan pemberian vaksin kepada golongan lebihan berat badan seperti dibenarkan di beberapa kawasan di Amerika Syarikat? Terkait ini kita tidak ada kaedah menggunakan BMI ataupun obesity, sakit-sakit ataupun penerima vaksin yang obes kerana mereka tergolong juga dalam kumpulan fasa 2. Kita tentu sekali menggunakan MySejahtera dan juga pendaftaran bersemuka sekiranya mereka perlu mendapatkan nasihat sebelum mendapatkan vaksin yang diperlukan. Dan kita tahu bahawa mereka yang telah pun mendapat rawatan untuk obesity ataupun mereka yang berlebihan berat badan perlu sekali lagi untuk mendownload borang pendaftaran lebih awal supaya semasa mereka bertemu dengan para vaksinator di tempat vaksin nanti ada di peringkat ketiga iaitu peringkat ketiga mereka akan dibuat konsultasi oleh doktor yang bertugas di situ untuk menasihati sekiranya layak atau tidak. Kedua, kebanyakan kes yang kita akan vaksinate melibatkan mereka yang tergolong dalam kumpulan yang kita perlu lindungi, dan kumpulan obesity adalah mereka yang kita akan vaksinate. Dan ia tidak terpakai untuk negara kita, sama ada kita akan defer ataupun menangguhkan kepada mereka. Hello, IB and Datuk Sri. Ashwita here from Purdue. What is the IDF's target of daily dose administered in the phase 1?
And will we be able to complete the phase 1 by March 31st and then subsequently phase 2 and phase 3 by November 31st? And the second question is, Prof. Lokman Hakim from a public health expert said that it might take years for us to achieve herd immunity. So in the meantime, what is our strategy to maintain or manage the COVID cases? Thank you. Thank you, Code Blue. I'll take the first question. Dr. Adam can take the second question about long-term strategy. On issue of daily dose, we don't have a daily dose target at the moment, but we have a target to finish all phase 1 first dose by the end of this month. So all phase 1, all those who have been listed under phase 1 will have received at least the first dose by the end of March. Ya. Untuk kita mencapai herd immunity, iaitu kelompok yang perlu kita divaksinate, saya bersama YB Khairi Jamaluddin telah pun merancana supaya kita akan dapat vaksin tu seawal bulan pertengahan Q2 untuk mencapai herd immunity. Dan sekiranya rancangan tersebut berjaya, kita tak perlu menunggu hujung tahun untuk complete herd immunity vaksinasi. Dan kita perlu lihat bahawa long term strategi kita ialah menambah portfolio vaksin supaya keberadaan dan kecukupan vaksin itu ada. Dan kita masih lagi membuat surveillance sama ada berapa lama selepas vaksinate tu pelindungan yang diberikan kepada tubuh badan masih lagi dalam pemerhatian pengeluar-pengeluar syarikat vaksinate. Untuk mana-mana vaksin yang kita adakan kerjasama seperti membuat fill and finish di negara kita, seperti mana yang diberitahu oleh Menteri Musti, itu adalah satu bekalan yang baik untuk memenuhi keperluan vaksin. Kedua, kita ada membuat clinical trial di negara kita oleh IBM SCAM, iaitu clinical trial fasa ketiga vaksin daripada China yang akan tamat selepas 13 bulan. Sekiranya clinical trial yang dilaksanakan berjaya, bermakna bekalan vaksin kita untuk rakyat kita daripada IBM CAM ini boleh digunakan untuk vaksinate pada masa akan datang. Hello YB Ministers. Yeah. Rahim from Malaysian Reserve via Zoom. I have two questions. The first question is, will the people be allowed to travel between the first and second injections of the vaccines? The second question is, will the government allow Hajj pilgrims to take vaccine first in line with the requirements from the Saudi government? Okay. Thank you. On the question of travel, if they have not completed 2 doses, they still have to go through quarantine requirements when coming back. Dr. Adam can confirm that. Selagi mereka tak selesai 2 dos, dia balik, dia kena quarantine. And on the Hajj pilgrims, we are discussing dengan Saudi now. If indeed it is true that it is a requirement for Hajj, then we will give our kita akan bagi kepada jemaah haji vaksin. Yeah, I confirm that perjalanan sekiranya mereka telah mendapat 2 vaksinasi completed dose, kita masih lagi menggunakan norma-norma barulah, iaitu penjarakan, menggunakan face mask, jaga hygiene. Ini merupakan measure yang sangat penting, tidak boleh ditinggalkan. Dan kita masih lagi mendapat panduan guideline daripada WHO bilakah masa yang sesuai untuk kita mengecualikan kuarantin selepas mendapat 2 dos vaksin yang diberikan kepada mereka yang telah mendapat vaksin. Untuk itu, setakat ini kita masih lagi menggunakan kaedah-kaedah yang sedia ada untuk menangani COVID-19 pandemik. Terima kasih. Alright, last few questions, Reuters. Ada siapa lagi? Hi, sorry, good afternoon, YB. Rosanna here from Reuters. Yeah, Rosanna. Hi. Just
wanted to check because there's been some concerns that the vaccination rollout is too slow. I know you mentioned that's not really a target, but so far we've vaccinated like over 90,000 so far. But when we're supposed to be vaccinating about that many people in a day in order to reach that target of vaccinating 80% of the population by February 22. Rosanna, Rosanna, just to clarify, that throughput target is for phase 3, when we roll it out to the general population. At the moment, the rates are satisfactory. Once we get to phase 3, then we'll have to start hitting in excess of 100,000, 120,000 per day. But just to give you an example, we have inoculated about 140,000 since the 24th of February. Japan has done 47,000 and they started on the 17th of February. Australia has done 82,000 and they started on the 22nd of February. I appreciate it if you can mute your mics, please. Thailand has done 7,000 and they started on the 28th of February. So if you look at our regional peers, we're actually doing better than other countries. Of course, this is not a race. We're racing against ourselves to make sure that we do as best as possible in Malaysia. Tetapi saya dengan Dr. Adham, we're satisfied with the present rate. It will continue to increase when we get more vaccines and as we move to phase 2 and phase 3. Hello, Wadi, Rafidah daripada Brigalian. Dan saya, adakah Kementerian akan tegakkan publicity dan penerangan mengenai program SIP kerana masih ramai yang tak daftar untuk mendapatkan vaksin. Apakah vaksin strategi, adakah ia akan berpindah daripada apa, adakah ia muncul dari sikap ibu dan lihat ataupun ramai yang masih was-was ataupun mungkin kerana gerakan anti-vaksin. Terima kasih. Hari ini hari ini pengarah komunikasi PKR dilaporkan berkata Presiden PKR minta kepada taklimat berkaitan SIP itu diberikan kepada semua ahli parlimen pembangkang di parlimen pada 18 Mac ini. Apa respon ini? Ya, terima kasih Rafidah. Berkenaan dengan soalan pertama, setiap hari saya sedang mengadakan sesi libat urus dengan semua yang amat berhormat menteri-menteri besar dengan ketua menteri. Pagi tadi saya telah mengadakan sesi dengan yang amat berhormat menteri besar daripada Perak dan juga menteri besar daripada Johor. Dalam semua sesi ini saya telah minta kerjasama kerajaan negeri untuk menggerakkan jentera kerajaan negeri dan juga jentera kerajaan pusat di peringkat akar umbi melalui jawatan kuasa kampung, pejabat daerah dan sebagainya untuk kita mempertingkatkan lagi dan untuk kita memperbanyakkan hebahan berkenaan dengan vaksin ini. Tidak lama lagi kita akan melihat billboard akan dipasang di seluruh negara untuk kita tambah kepada hebahan komunikasi vaksin. Saya boleh simpulkan bahawa setakat ini mungkin ada yang masih lagi bersikap tunggu dan lihat. Tetapi saya yakin dengan penglibatan daripada kerajaan negeri, daripada PBT, daripada ketua masyarakat, daripada influencer di peringkat masyarakat, kita akan melihat peningkatan jumlah pendaftaran dalam masa yang terdekat. Ini biasa di negara-negara lain pun dia bermula secara perlahan ya pendaftaran dia sebab orang masih lagi tidak yakin. Tetapi apabila kita melihat contoh semalam apabila yang bahagia Tun Dr. Mahathir menerima vaksin, kita telah melihat peningkatan dari segi pendaftaran. Ini mungkin golongan warga emas rasa yakin apabila Tun yang berusia 96 tahun telah terima vaksin, ini secara langsung telah memberi keyakinan kepada warga emas bahawa vaksin ini adalah selamat bagi mereka. Bagi soalan berkenaan dengan taklimat kepada ahli-ahli parlimen, saya memang sudah bersedia untuk memberi taklimat kepada seluruh ahli parlimen. Malah saya telah menulis surat kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, dan juga saya akan jumpa dengan Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim hari esok, iaitu pengerusi backbencher bagi ahli-ahli parlimen daripada kerajaan untuk menyusun waktu dan tempat ya untuk diberikan taklimat kepada semua. Soal tarikh dan tempat akan saya susun dengan mereka supaya dapat diberikan taklimat kepada semua backbencher. Mungkin dibahagikan backbencher pembangkang, selepas itu backbencher kerajaan pada hari yang sama.
Dah, apa lagi? Yep. Hi, Wadi. Azrin from Malaysia now. Ya. Boleh dengar? Ya. Okay, Wadi, bila NPRA akan luluskan vaksin Sinovac dan we are still waiting bila YB akan ambil suntikan tu? NPRA apa Dr. Adam boleh jawab lah. Ya, Sinovac sudah diberikan conditional approval. Once Sinovac masuk dan YB Menteri Musti akan diberikan suntikan orang pertama untuk Sinovac, dan ini tentu sekali selamat dan berkualiti. InsyaAllah. Bila tu cakap tu, Wadi? Well, it's going to arrive as I said earlier. Tarikh yang saya baru terima yang latest daripada Pharma Niaga adalah ia akan tiba pada 15 hari bulan, dan mungkin memerlukan sedikit masa untuk lot release inspection daripada NPRA. Jadi mungkin dalam minggu ketiga bulan ini saya akan fasih dalam bahasa Mandarin. Thank you very much. Okay. Just confirm yang kerajaan Arab Saudi itu telah menetapkan peraturan compulsory vaksin kan. So jika benar, adakah KM akan libatkan hospital swasta untuk percepatan prosesi sebelum Ogos? Terima kasih. Ya, kita masih lagi menunggu kuota haji akan diumumkan sekiranya haji boleh dilaksanakan tahun ini ya. Dan tentu sekali jumlah yang akan pergi haji itu melibatkan antara 30,000 hingga 50,000. Perkara ini mudah dilaksanakan oleh KKM sendirilah fasiliti. So kalau hendak untuk mengerjakan haji compulsory untuk vaksin COVID, kita ada dua calon yang sekarang sedia ada, iaitu Sinovac dan juga Pfizer BioNTech, dan juga kemungkinan AstraZeneca boleh sampai lebih awal, kerana jemaah haji yang akan ke haji ke Mekah bermula mid of June only. So before that kita akan laksanakan, kalau 2 dose bermakna kita akan mula Mei lah exercise tersebut. Terima kasih. And then satu nak confirmation, setakat ini vaksin yang kita telah terima berapa dan akan diterima berapa lagi? Setakat ini kita telah terima dos 520,650, dan sebelum akhir bulan ini kita akan terima 1 juta dos daripada Pfizer. Okay, thank you guys. Okay, thank you. Protect health. Protect health. Yang kedua. Oh, ya. Depan. Okay. Ya. Pelibatan GP sah. Boleh daftar bermula hari ini. Okay, thank you. Nanti kita beritahu banyak yang daftar.